Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga Ruang Bicara masih lagi membincangkan atau merealisasikan Belanjawan 2025 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan, dan ianya mendapat pelbagai pandangan, pelbagai reaksi sebenarnya daripada pelbagai pihak. Dan topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah teknologi tempatan dan masa depan pertahanan digital. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Kamarul A. Mohamad, iaitu pengasas dan ketua pegawai eksekutif kumpulan Aerodyne. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini pertama kali kita bersama. Pertama kali kita bersama. Walaupun bukan pertama kali saya di Bernama, pertama kali kita bersama. Alhamdulillah. Dan macam saya katakan, ini merupakan program yang masih lagi menekankan tentang merealisasikan Belanjawan 2025. Dan saya masih lagi ingat ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan tu ketika membentangkan Belanjawan 2025 sebanyak 21.2 bilion ringgit sebenarnya diberi kepada Kementerian Pertahanan. Dan ini merupakan sesuatu yang penting kerana peruntukan yang ditambah ini adalah berusaha untuk menambah baik perolehan aset. Dan sesuatu yang menarik juga Datuk, penekanan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan ini, tumpuan khusus juga diberikan untuk membangunkan industri ketenteraan tempatan melalui pemindahan teknologi daripada pembekal aset ketenteraan dan menggalakkan pemain industri tempatan menembusi pasaran ekspor. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga menyentuh sebagai contoh katanya syarikat tempatan iaitu Aerodyne yang muncul sebagai penyedia perkhidmatan drone utama dunia wajar disokong untuk mengeksport aplikasi keselamatan kawalan sempadan. Ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada syarikat Aerodyne ini. Jadi komen Datuk terlebih dahululah tentang kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan ketika membentangkan Belanjawan 2025. Saya pun terkejutlah sebenarnya. Terkejut juga. Dan tapi walaupun begitu saya amat berterima kasih atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana beliau akur betapa pentingnya teknologi untuk pembangunan sesuatu negara. Jadi saya pun teruja lah. Saya pun teruja. Masa tu pun ramai orang call saya. Saya kata, alhamdulillah. Kata saya pun tak tahu, tak sangka. Tapi ini bagi saya satu pendekatan yang hebat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, because it shows that beliau faham bahawasanya untuk kita ada kemahiran teknologi untuk sebuah negara itu ada sesuatu yang besar. Dan untuk syarikat pemula, mana-mana di mana-mana negara sekalipun, untuk syarikat pemula untuk berjaya pergi ke tahap seterusnya harus mendapat sokongan negara dia sendiri. Kalau kita tengok semua syarikat pemula yang besar-besar di serata dunia ni, kalau di US ke di Amerika ke di mana, semuanya menjadi syarikat mega ni kerana mereka dibagi peluang untuk berkhidmat untuk negara dan tanah air mereka sendiri. Okey, barangkali penting jugalah untuk penonton-penonton kita yang mungkin ketika ini sedang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini sedikit latar belakang tentang syarikat Aerodyne sendiri. Ramai juga yang mungkin ingin tahu sebenarnya sedikit latar belakang syarikat Aerodyne. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Datuk? Boleh. Kami pun dah hampir 10 tahun umur syarikat ni. Bulan 11 ni kita akan merayai kita punya ulang tahun yang ke-10. Bulan 11 ni, 10 hari bulan 11. So dah lama sebenarnya syarikat ni. Tapi apa yang kami buat sebelum ni adalah untuk industrial transformation. So maksudnya kami ni digital transformation as a service company. Daripada critical infrastructure, so contohnya power company, contohnya wind farm, contohnya agriculture. Jadi kami deliver satu solution di mana kita membantu customer kita ni menjalankan dia orang punya bisnes. Kita punya mantra kita lah, faster, better, cheaper, safer. Jadi bila kita deliver empat-empat ni, dalam bahasa Jepunnya Haya Yasui Umai Anzan, itu mantra kami lah. Jadi itu sebenarnya adalah
digital transformation. Jadi kita provide digital transformation as a service. Jadi bila customer kita datang pada kita, kita boleh terus provide teknologi kita. Kita boleh provide sama ada drone service, kadang-kadang tak termasuk drone pun. Tapi menggunakan software yang kita ada, menggunakan AI teknologi yang kita ada. Jadi dia orang boleh beroperasi dengan penjimatan masa dan wang. Itu value je. Jadi dia punya profit lebih tinggi lah. Itu idea dia. Bila Datuk sebut tentang digital transformation ataupun transformasi digital ini, kadang-kadang kita terfikir jugalah, kenapa, apakah ini merupakan sesuatu yang sebenarnya perlu dilakukan, kerana boleh dikatakan seluruh dunia sekarang ini, terutamanya negara-negara besar sendiri, sudah pun mengubah pendekatan mereka ke arah digital transformation ini. Kenapa kita juga perlu sebenarnya melakukan tindakan yang sama? Kita perlu buat ini. Kalau kita tak buat, kita akan ketinggalan. Sebabnya sekarang ini dunia bergerak sekarang ni sekarang ini dunia bergerak ke arah era AI. AI ni akan ada impact yang jauh lebih tinggi lagi. Dia punya automation, dia punya deep insight yang kita boleh dapat menggunakan AI teknologi ni boleh memberi satu pendedahan atau memberi satu insights kepada customer kita tentang keadaan aset dia, tentang masa depan dia, macam mana dia boleh bergerak dengan cara yang lebih efficient supaya dia boleh stay relevant in the world. Salah satu mantra yang saya selalu dengar, orang kata, dia kata if the rate of change outside is the faster than the rate of change internally dalam syarikat mana-mana, the end is near. So zaman sekarang ni zaman di mana perubahan tu berlaku dengan speed yang betul-betul pantas. Jadi kami fill that gap. Kebanyakan syarikat-syarikat nak berubah ni bukan perkara yang senang. Jadi bila kami masuk, kami boleh bantu untuk you all buat digital transformation in a box. Maksudnya join kita boleh provide solution. Saya juga ingin ingatkan penonton-penonton kita yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara kita ke ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat, ataupun barangkali ada persoalan-persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi seperti biasalah, guna talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979768. Itu dia, cukup jelas tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, mungkin sedikit lagi tentang latar belakang syarikat Aerodyne ini sendirilah. Dah berapa lama wujud sebenarnya Aerodyne itu? Bulan 11 ni kami sudah 10 tahun. Wow. Ya, kita bermula di satu office di PJ. Masa tu saya bermula dengan 3 orang. Selepas lebih kurang 4 tahun saya ada dalam 40-50 orang. Hari ini kita lebih kurang 1000 orang. 1000 staff dengan pejabat di 14 negara di seluruh dunia. Dan 10 tahun itu memang kalau kita lihat mungkin satu jangka masa yang agak panjang sebenarnya, tetapi setakat ini pencapaian yang telah pun dicatatkan oleh Aerodyne juga penting sebenarnya. Dan bagaimana tentang respon, reaksi daripada pengguna-pengguna industri dan sebagainya itu. Alhamdulillah, apa yang saya lihat setakat ni adalah kita punya growth secara pukul ratanya lah, kita double hampir setiap tahun. Kita doubling kita punya growth. Ini hasilnya datang daripada strategi kita. Of course 4 tahun yang pertama kita beroperasi di Malaysia saja. Masuk tahun kelima kita start berfikir untuk kita menjadi satu global champion lah. Jadi saya punya misi masa tu, kita tak nak jadi juara kampung, kita nak jadi juara dunia. Jadi lebih 6 tahun yang lepas, jadi kita mula pergi ke negara pertama was Australia. Lepas tu kita pergi Australia, kita pergi ke Dubai, lepas tu kita pergi Amerika dan sebagainya. So itu bukan satu perkara yang senang, banyak pelbagai cabaran yang kita terpaksa lalui. Tapi alhamdulillah dengan kecekalan, dengan hasrat yang tidak ingin mengalah, kita terus melawan lah. Dan alhamdulillah kita menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Bila Datuk sebut tentang masalah itu sendiri, kadang-kadang penting juga, ramai yang suruh saya bertanya sebenarnya, kenapa kita perlu menggunakan, ambil satu contoh yang ini dekat dengan Aerodyne ini, iaitu penggunaan drone itu sendiri itu. Apa kelebihan dan kenapa perlunya penggunaan drone itu? Drone ni sebenarnya adalah alat IoT
bila kita kata transformasi digital ni, banyak orang pakai IoT lah. Okay. IoT, sensor. Drone ni sebenarnya ada sensor. Cuma bila drone ni dia sensor yang terbang. Jadi penggunaan drone adalah sebenarnya untuk mencerap data. Kita guna drone ni sebenarnya itu tujuan dia. So value-nya bukan daripada drone. Value-nya datang daripada the analysis yang kita buat daripada data ini. Sebagai contohnya, kalau dari segi pertanian, kita boleh tahu kesihatan pokok. Jadi kita boleh ubati sebelum masalah tu serius. Dengan penggunaan drone. So contohnya kalau di sempadan pula. Jadi drone kita ni boleh buat pemantauan di sempadan. Bila kita hari-hari kita katalah fly di satu kawasan, katalah macam sungai yang kita lihat di visual sekarang tu ya. Ini drone pertanian. Ini drone pertanian. Tapi kalau untuk keselamatan sempadan sebagai contohnya. Jadi drone kita ni dia cukup bijak. Selepas kita terbang katalah seminggu ke, dia dah tahu macam mana keadaan normal. Jadi masuk hari yang seterusnya, sesuatu yang abnormal dia terus ini red alert ataupun ini perlukan pemantauan. Itu teknologi yang kami sudah develop. Jadi drone ni dia seolah-olah sesuatu mesin yang bijak. Jadi dia boleh tengok keadaan dan dia boleh escalate kepada, kalau in this case it could be polis yang jaga sempadan ataupun military dan sebagainya. Jadi dia memudahkan kerja anggota keselamatan kita. Cuba kita ambil contoh dalam negara kita sendirilah. Daripada reaksi dan juga sambutan ataupun respon daripada petani-petani barangkali, begitu juga dengan pihak industri. Bidang mana yang paling mendapat sambutan sebenarnya bila kita bercakap tentang penggunaan drone ini? Saya bermula dengan power line. Minta maaf, try balik. Saya bermula dengan construction. So bila construction ni delay dan non-compliance ni very costly. Kan? Bila construction ni dia very complex. Kalau kita tersilap buat, jadi costnya tinggi dan sebagainya. Jadi projek yang pertama yang saya provide solution adalah transparency. Jadi report yang kami provide, kita punya drone terbang tiap-tiap hari contohnya. Jadi decision maker boleh predict apa keadaan di construction site. Daripada situ kami extend pula kepada power line. Kita buat kat Malaysia dulu, power line untuk TMB contohnya. Sekarang ni kita buat power line di seluruh dunia. Lepas pada tu kita buat telco tower pula. Telco tower contohnya, kalau buat secara manual, dia akan ambil masa 3 hingga 4 hari. Sekarang menggunakan teknologi drone dan AI kami, ambil masa cuma 14 minit. Bayangkan, kerja yang ambil masa sampai 3, 4 sampai 5 hari, kita cuma ambil masa 13-14 minit sahaja. So itu transformasi digital yang besar. Kita menjimatkan kos, menjimatkan masa dan menggunakan kita punya digital twin. Jadi customer kita dia tahu exactly apa keadaan tower dia. Contohnya. So contohnya customer kami dia ada beribu-ribu tower di seluruh dunia. Jadi dia tahu, dia boleh tengok dalam paparan skrin dia tu, dia tahu keadaan aset dia semua macam mana. Jadi itu transformasi digital lah. Saya tertarik hati bila Dato' sebut tentang penggunaan teknologi AI itu sendiri, dan sememangnya lah itu juga antara teknologi yang diberi penekanan sekarang ini oleh Yang Amat Perdana Menteri supaya kita beralih kepada teknologi AI. Tapi ada juga pihak-pihak tertentu yang mengatakan kadang-kadang teknologi AI ini juga boleh membawa keburukan sebenarnya, boleh membawa sesuatu yang mungkin tidak kita jangkakan dalam kehidupan seharian kita, dalam pekerjaan kita dan sebagainya. How far is true benda macam itu? I think pada hemat saya benda yang baru kebanyakan orang dia tak faham. Jadi bila kita sendiri pun benda yang kita tak faham, kita akan takutlah. Tapi sebenarnya teknologi AI ni walaupun dia ada risiko, tetapi secara kasarnya teknologi AI ni akan memberi value yang tinggi kepada mankind, kepada humanity, kepada kita semua. Sebab apa? Sebab dia memberi satu kuasa ataupun kepintaran kepada manusia biasa yang boleh menjadikan kita seolah-olah kita ni superhuman. So sekarang ini dalam kita membuat apa-apa keputusan ataupun membuat apa andaian ataupun apa-apa analisa, selalunya bergantung kepada jumlah data yang kita ada. Dan juga bergantung kepada jumlah processing power yang kita ada, which is kita punya otak kita sajalah. So menggunakan teknologi AI,
dia memperkasakan kita sebagai manusia untuk menjadi manusia pintar. So sekarang ni contohnya kita nak buat kerja apa-apa pun, kalau dulu mungkin kita perlukan 5 orang ke 10 orang, sekarang seorang boleh buat kerja 10 orang. I won't be surprised kalau in the near future seorang boleh buat kerja 100 orang atau 1000 orang apabila kita menggunakan AI agent bekerja untuk kita. Jadi adalah kita boleh faham kalau ini seolah-olah menakutkan, tapi sebenarnya dia empowering kita. Jadi kita kena belajar. Jadi pada hemat saya lah, workforce kita, syarikat-syarikat kita semua kena membuka minda, because perubahan ni sudah berlaku. Kalau kita tak terima perubahan ni, kita akan ketinggalan. Sesiapa yang menggunakan teknologi AI ni will become the winner. Itu yang saya nampak lah sebenarnya. Bila Dato' sebut tentang workforce, ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya dalam memberikan satu dimensi yang lebih hebat sebenarnya kepada apa yang disebut sebagai ialah apa yang dilakukan oleh Aerodyne sendiri. Tetapi dari segi manpower, dari segi kepakaran itu, apakah Aerodyne bergantung sepenuhnya kepada kepakaran tempatan ataupun sebenarnya masih lagi membawa masuk pekerja-pekerja ataupun teknologis daripada luar negara sebenarnya untuk membantu Aerodyne? Right. Sistem pendidikan ataupun dan juga untuk menambah baik kebolehan dan kepakaran talent-talent tempatan adalah satu misi personal saya juga. Okay, sebab itulah juga saya pun berkhidmat dengan pelbagai universiti juga dari segi untuk membantu kita meningkatkan lagi taraf education system kita, meningkatkan lagi kualiti graduan kita. Bagi saya itu amat penting, because dunia sekarang ini, kalau dulu dunia ada sempadan, sekarang dunia dah tak ada sempadan. Sekarang ini kita kena able to compete globally. Jadi kalau kita tak boleh compete globally, kita akan ketinggalan. Jadi personal mission saya adalah untuk membantu talent-talent kita supaya mempunyai tahap world class. Okay. Pada hemat saya, kita sebenarnya ada banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan untuk sampai ke tahap itu. Jadi pendedahan itu penting. Sebab itu saya cuba buat dekat Aerodyne ni satu melting pot. Jadi saya ambil talent daripada luar negara, talent daripada Malaysia bekerjasama dengan talent di luar negara, supaya kita faham. Maknanya kita tak boleh jadi jago kampung. Kita kena jadi jago dunia. Betul. Jadi kita kena set tahap level yang tinggi lah. Okey, menarik daripada apa yang saya kongsikan bersama dengan Dato' Kamarul. Tapi seperti biasalah Dato', kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang ataupun berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ketika ini. Kami akan juga pandangan, komen dan juga pertanyaan yang mungkin ingin anda lontarkan kepada tetamu saya di studio. Jadi seperti biasalah, saya ingatkan lagi, gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi, 0326979768. Kita lihat dulu. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi menumpukan kepada isu merealisasikan belanjawan 2025, dan kita masih lagi sebenarnya bercakap tentang teknologi tempatan dan masa depan pertahanan digital. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang berbahagia, Dato' Kamarul A. Mohamed, iaitu pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif kumpulan Aerodyne. Baik, saya tertarik hati dengan topik yang menjadi pilihan kita ini sebenarnya, Dato', iaitu teknologi tempatan dan masa depan pertahanan digital. Apa yang dimaksudkan dengan masa depan pertahanan digital itu? Okay. Salah satu solusi yang kami develop semenjak sebelum COVID lagi adalah satu solusi digital dan solusi drone untuk pengawalan sempadan. Okay. So kalau kita lihat di Malaysia pun ada banyak studi yang mengatakan kita kerugian antara 8 hingga 10 bilion setiap tahun disebabkan illicit trade. Kalau masa COVID lagi adalah juga maknanya membawa penyakit dan sebagainya di sempadan. So masalah ni adalah satu masalah global. Di mana-mana pun
masalah untuk penyelenggaraan sempadan, menjaga sempadan negara adalah isu yang besar. Jadi kami nampak ini adalah satu peluang untuk kami develop satu solusi menggunakan drone dan data teknologi, which is actually AI, supaya kita boleh membuat satu pengawasan di sempadan dengan cara yang lebih efektif, yang automated. Sebab saya ingat lagi masa tu saya pernah berbincang dengan IGP. IGP pernah jemput saya di ni, dia ceritalah macam mana keadaan di sempadan dan sebagainya. Saya kata, boleh tak you ada solution tak untuk solve this problem? Saya kata kita boleh develop menggunakan teknologi drone supaya kita boleh ganti anggota yang berjalan. Yang berjalan. Because dalam sempadan kita terlalu luas. Jadi bila kita tengok bila tadi tu, daripada kesimpulannya, drone ni lebih daripada 20 kali ganda lebih efektif daripada anggota yang berjalan. Dan saya ingat lagi salah satu masalah yang dikongsikan dengan saya adalah kekurangan anggota di sempadan. Jadi saya nampak caranya kita automate lah, kita gunakan teknologi drone untuk tujuan ni. Dan bila teknologi drone pula bukan saja untuk kita pergi, untuk kita fly drone. Jadi kami develop satu sistem di mana drone tu biar ada di lokasi. Jadi kita letak dia dalam rumah dia sendiri di lokasi. Dan drone ni pula dia network, dia bersambung antara satu sama lain. Jadi dia patrolling sendiri. Dan bukan saja dia patrolling, dia also smart. Dia ada AI, teknologi AI dalam drone tu sendiri. Dia tak perlukan seseorang mengawal pergerakan dia jalan drone sendiri. Dan bila dia terbang tu pula pun, bila katalah kita jaga satu kawasan. Bila you terbang kali pertama, you dah tahu macam mana keadaan biasa. 2 kali, 10 kali, dia dah tahu macam mana keadaan normal. Masuk kali yang ke-11, benda yang nampak lain sikit, dia dah tahu, ini kena check ni. Katalah biasanya kereta kawasan ni ada 10, tiba-tiba ada 20. Ataupun biasanya kalau tepi sungai biasa ada 3 bot, kali ni ada 12 bot. Itu boleh menjadikan satu curiosity. Jadi drone ni akan boleh pergi check. Jadi drone ni pula boleh kita equip dengan facial recognition, boleh baca number plate dan sebagainya. Jadi over time, tapi drone ni cuma memberi intelligence kepada, in this case, pihak yang berwajib lah. Itu bukan kerja drone untuk ambil tindakan. Jadi teknologi ni akan memberi satu, orang kata, information yang sepenuhnya, yang tepat kepada decision maker. Jadi dia boleh dapat gambaran lebih awal sebelum apa-apa berlaku sebenarnya. So far teknologi ni dah digunakan di mana? Di sempadan mana? Di banyak tempat lah. Ada setengah tempat tu saya classify lah. Takut dia orang tahu. Tak boleh nak mention. Tapi bukan saja di Malaysia lah, juga di luar negara. Contohnya kalau di Malaysia ni pipeline pun kita buat, di Brazil pun untuk pemantauan pipeline kita pun dah buat juga. Macam tu lah. Jadi kita menggunakan teknologi AI untuk mengesan anomalies. Jadi lepas tu dengan geospatial technology pula, benda ni masuk ke peta lah. Geospatial intelligence, GeoIn nama dia. So daripada situ, jadi orang yang menjaga aset tersebut, dia boleh tengok sendiri dengan real time apa yang berlaku, dan semua ni data. Kita also temporal data, kita boleh tahu tiap-tiap minggu macam mana, tiap-tiap hari. Jadi after a while kita dah tahu apa yang normal, apa yang tak normal. Jadi semakin lama drone tu terbang di kawasan yang tertentu, dia dah tahu risiko, dia dah tahu apa yang risiko dia tinggi sebagainya. Tapi we need somebody to control. Tak perlu dah. Tak perlu dah. Saya ingatkan ada pula macam ground pilot yang mengawal pergerakan. Tak perlu. Kita boleh kontrol dari mana-mana pun. Saya punya drone sekarang ni, saya ada serata dunia, saya boleh kontrol daripada pejabat saya. Oh my god. Kita boleh kontrol. Dia actually guna internet je. Sama ada kita guna satellite ke ataupun local satellite. As long as dia connected to internet punya ni, kita boleh kontrol je. Setakat ni Datuk ataupun syarikat Datuk sendiri, Aerodyne, dapat laporan tak sejak pengenalan teknologi drone ini, terutamanya ialah untuk mengawal kawasan-kawasan di sempadan dan sebagainya, ada tak laporan yang mengatakan bahawa mungkin ada kekurangan berlakunya perkara-perkara yang tidak diinginkan, yang tak sepatutnya berlaku? Sudah pasti. I mean, itu kita punya objektif lah. Ada yang saya dapat, contohnya di sempadan negara kita sendiri, satu kawasan yang kita jaga tu, semenjak kita ada drone tu, dia dah jadi prevention. Sebab dia dah jadi omnipresent. Jadi orang kat situ dah tahu sebenarnya ada drone buat pemantauan. Jadi dah tak ada apa yang berlaku kat situ. Contohnya lah satu lagi, untuk pemantauan yang kita buat,
satu laluan yang lebih daripada 1,500 km. Jadi kita ada sensor di sepanjang perjalanan tu, dan kita ada drone dalam kotak dalam rumah dia lah, drone dalam sarang dia lah, lebih kurang ya. Jadi bila sensor tu detect ada pergerakan ataupun dia dengar bunyi sesuatu ke, jadi dihantar lokasi tu kepada drone. Drone tu mungkin ada dalam 10 km daripada situ, dia hantar lokasi dia sendiri, dan drone akan terus pergi and check sendiri. Semua automated, tak ada orang jaga. Ya. Jadi ini memerlukan satu kelulusan khas untuk kita buat sistem macam ni lah. Dan alhamdulillah lah, saya of course ada lagi penambahbaikan yang kita nak buat, tapi saya suka tengok sebab kita dah berjaya kembangkan di pelbagai lokasi di seluruh dunia. Datuk sebut tentang penambahbaikan yang akan dibuat itu, apa yang dirancangkan oleh Aerodyne, apa yang diharapkan oleh Aerodyne sebenarnya? Apa yang kita nak adalah satu sistem yang self learning. Makin lama dia boleh belajar sendiri dan lebih efisien lah, maksud saya, dan menggunakan tenaga yang berkurangan supaya kita boleh terbang lebih lama, menggunakan teknologi drone yang boleh terbang lebih jauh, menggunakan sistem komunikasi satelit contohnya, jadi kita boleh pergi ke pedalaman yang mana tak ada cellular communication, tak ada sebagainya. So penambahbaikan tu semakin boleh tambah lah. Contohnya mungkin di kawasan laut. Contohnya, kalau kita tengok di perairan Laut Cina Selatan kita, antara Malaysia dengan Sabah Sarawak contohnya, kita ada beratus-ratus platform minyak di situ. Tanpa kawalan, tanpa sebenarnya, dan kita selalu dapat dengar cerita kapal-kapal luar negara menceroboh di sempadan kita. Itu kita punya sovereignty, kita nak kena jaga benda tu. Dan aset kita berbilion atau bertrilion value dekat situ. Tak ada penjagaan yang sebenarnya. Bila kita cakap tentang mengawasi keselamatan, ialah saya nak bawa sedikit pandangan Datuk jugalah kepada apa yang berlaku sekarang ini. Ialah peperangan di Middle East yang melibatkan Israel, melibatkan Lebanon, melibatkan negara-negara Arab yang lain lah, yang bagaimana, adakah bila mereka menghantar peluru berpandu misalnya kepada sesuatu destinasi itu, penggunaan drone ini boleh mengawal dan mengetahui pergerakan itu, dan ianya akan dapat dimusnahkan sebelum peluru-peluru itu sampai ke destinasi yang ditargetkan? Sebenarnya semua ni dia multifaceted, dia bukan drone saja. Dia kena ada macam-macam sensor, kena ada, boleh guna satellite teknologi, boleh guna teknologi data dan teknologi AI untuk predict datang yang mana. So semua ni dia kena work in concert. Maksudnya dia kena bekerjasama dan sebagainya. So dia bukan drone saja. Drone cuma salah satu daripada platform yang diguna pakai untuk tujuan ni. Sebab tu saya kata zaman sekarang ni adalah zaman data dan AI. Kita pun selalu dengar di Malaysia pun kita cakap pusat AI pun ada sekarang ya. So sebenarnya ini adalah satu fokus yang betul. Sebab dunia bergerak ke arah satu destinasi yang baru. Destinasi yang baru ni yang ramai yang belum faham lagi, dan ramai yang agak ketakutan ke mana hala tuju dunia selepas ini. Jadi apa yang saya nampak adalah untuk kita, negara kita tercinta ni, kita kena also berada di satu tahap ataupun di satu pemikiran where kita, nombor satu, kita kena lahirkan generasi bijak pandai ataupun generasi yang celik AI. Jadi yang itu penting. Kalau tak, kita akan ketinggalan. Macam contohnya sekarang ni kita dengar AI, orang dok pakai GPT 4.0 sekarang ni, 4.0 dan sebagainya. Itu baru lagi peringkat awal Artificial General Intelligence, AGI. Tak lama lagi akan jadi betul-betul AGI, lepas tu dia akan jadi Artificial Super Intelligence lagi. So dunia akan berubah dengan satu tahap atau speed yang in the history of mankind ni, dalam sejarah manusia ni, kita tak pernah nampak lagi perubahan sebesar ini akan berlaku. Jadi saya nampak alhamdulillah, that's why saya pun rasa teruja. Saya nampak pucuk pimpinan negara faham tentang ni. Kita pun bercakap pasal AI di tahap universiti pun kita nak lahirkan lagi kesedaran dan kepentingan dan talent-talent yang penting dalam teknologi ni. Semua ni sebenarnya ada kaitan balik dengan teknologi data, dengan AI. Dengan vision data, yang AI yang Datuk kongsikan bersama kami di program Ruang Bicara ini, barangkali saya terfikir jugalah dalam usaha untuk mencapai matlamat ataupun
memenuhi vision yang ada dalam diri Datuk dan rakan-rakan di Aerodyne itu. Apa lagi bentuk sokongan yang mungkin Datuk dan rakan-rakan di Aerodyne ini perlukan, baik daripada masyarakat dan juga daripada kerajaan khususnya? Kalau kita tengok inovasi di mana-mana negara pun, kebanyakan inovasi yang berlaku biasanya datang akibat daripada keprihatinan kerajaan sendiri. Okay. Kalau kita tengok di Amerika, di mana dia orang spend berbilion-bilion lah setiap tahun daripada asalnya pun daripada ketenteraan. Kalau kita tengok internet kita pun datang daripada asalnya untuk ketenteraan. Kita tengok inovasi daripada aircraft, daripada teknologi advanced robotics, asalnya untuk ketenteraan, tapi akhirnya teknologi ini diguna untuk semua orang. Saya nampak kalau kita tengok hari ni, robot pun dah tak lama lagi akan jadi commonplace. Kalau kita tengok pun, contohnya kalau dulu kita dengar untuk hantar manusia ke bulan atau nak pergi ke angkasa lepas, dulu NASA yang akan buat. Tapi sekarang ni private sector yang buat. So private sector dia lebih efficient by far, because kita ada limited resource. So saya nampak kalau Malaysia pun nak jadi ke arah negara maju, kita kena fokus a lot dalam inovasi ni. Kita kena bagi funding yang cukup, kita kena ada sistem education yang melahirkan bijak pandai, dan kita juga kena lahirkan satu ekosistem di mana startup ni sanggup ambil usaha ataupun risiko untuk menjalankan startup dia sendiri. Because startup ni akhirnya cuma 5% saja yang berjaya. Jadi kita tak boleh lah pemikiran yang lama, kata dah fail. Kita tak boleh pemikiran macam tu. Dalam startup akhirnya cuma 5% yang akan berjaya, tapi 5% itu lebih daripada cukup untuk menjayakan satu negara, menjadikan kita satu negara yang maju. Okey, bila Datuk sebut tentang funding yang mencukupi lah sebenarnya, dan saya percaya bahawa syarikat Datuk Aerodyne juga sebenarnya mengharapkan sesuatu juga. Mungkin dari segi funding itu sendiri. Apakah Datuk merasakan bahawa mungkin pihak kerajaan juga dah pun membentangkan belanjawan baru-baru ini, dah pun memberi peningkatan dari segi peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Apakah Datuk merasakan bahawa sebenarnya Aerodyne juga memerlukan sokongan keuangan yang mungkin lebih daripada pihak kerajaan dan juga kementerian? Okey, saya tak nak bercakap pasal Aerodyne lah, sebab saya rasa kami pun kalau dekat lokal ni kami antara yang paling banyak lah juga dah mendapat dana peruntukan dari segi daripada pelabur-pelabur lokal. Tapi saya lihat secara keseluruhan. Kalau kita tengok negara-negara maju, kita tengok contohnya Amerika ataupun China, setiap tahun dia orang spend sampai 70-80 bilion US dollar setiap tahun. Apabila kita lihat di Malaysia sebenarnya, peruntukan yang kita ada sebenarnya amat kecil. Amat kecil. So, jadi apa yang kita perlukan bukan saja dana, kita juga perlu education, sistem education yang bagus. Sistem education akan melahirkan generasi yang open minded, generasi yang bijak, generasi yang connected dengan the latest technology. Yang itu penting. Kemudian nombor duanya pula, kita kena provide dia orang ni satu ekosistem where dia orang sanggup ataupun dia orang ada bercita-cita untuk melahirkan ataupun untuk mencipta inovasi baru dan sebagainya. Benda ini perlu satu paradigm shift dari segi pemikiran. Perubahan paradigma. Perubahan itu kena ada. Sebab kalau saya lihat contohnya, saya spend quite a bit of time dekat Korea, dekat Jepun apa semua. And it come from number satu, being in touch with technology, and then being driven. Society tu being driven by innovation. Okay? And society yang kalau Jepun dia panggil Honkit Honmono, which is extremely genuine. Jadi kita, because remember 95% akan fail. Jadi kerja kita sebenarnya jangan penalize yang tak berjaya tu. Dia tak berjaya sekarang, dia akan berjaya lepas ni. Jadi kita kena ada satu ekosistem yang forgiving, satu ekosistem yang faham bahawasanya
kita nak mencipta sesuatu ni memerlukan dana yang besar. Contohnya tengok Turki. Turki sekarang ni dah jadi salah satu superpower drone already in the world. They spend 10 billion US dollar for this to happen. So sekarang ni dia dah ada dia punya Bayraktar contohnya. Sekarang ni dia dah ada generasi kelima fighter jet dekat ni. Dia spend lebih kurang 20 billion lah untuk all of this to happen dalam masa yang agak singkat. 10 tahun saja dia inovasi ni boleh berlaku. So sekarang ni dia dah independent. Turki dah no longer rely on teknologi luar. Even negara seperti Saudi pun nak beli teknologi drone dia. Nagorno-Karabakh masa berlaku peperangan pun nak beli teknologi dia. Bagi saya rasa kita Malaysia pun perlu ada teknologi kita sendiri. Kita kena jadi satu negara pengeksport, pengeluar teknologi. Untuk kita sampai ke tahap tu, kita perlu buat satu decision yang berlainan dengan yang kita buat sebelum ni. So saya ingat Einstein selalu cakap, dia kata, if you want to you cannot solve a problem yang kita ada today using the same mindset that created it in the first place. So kalau kita nak do this thing, kita kena fikir, kena berfikir dan kita buat keputusan yang berlainan dengan sebelum ni. Dan saya nampak bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bercakap tentang inovasi, bercakap tentang memberi sokongan kepada syarikat pemula dan sebagainya. Sini saya nampak seolah-olah satu permulaan yang bagus. Dan kita kena ambil peluang ni, ambil cabaran ni, dan saya nampak satu lagi, kita jangan mudah menuding jari. Kita jangan mudah menyalahkan bila syarikat pemula yang gagal. Because kita 95 yang gagal, kita cuma perlu 5 yang berjaya. Dan kita kena bagi sokongan dana yang banyak. Saya tengok kalau US tu setiap tahun dia spend sampai 30-40 bilion kepada startup ekosistem. Itu yang kita ada. Mungkinlah kita tak ada dana sebanyak tu, tapi dengan jumlah orang yang kita ada kat sini, bagi suntikan dana, guna sistem, percayalah. Mungkinlah yang tu kena buat dengan cara betul. Ada juga yang tak ikhlas ni. Itu cara lain. Tapi sebenarnya untuk kita menjadi negara pengeluar, kita sekarang belum lagi negara pengeluar. Kita banyak negara, kita import teknologi ni, kita masih pengguna teknologi. Kita belum lagi pengeluar teknologi. Hasrat saya, kalau boleh saya nak membantu ke arah kita menjadi negara pengeluar teknologi. Dan saya nak tengok banyak lagi rakan-rakan seperjuangan saya supaya kita boleh develop teknologi for the world. Tapi nak buat benda ni bukan senang. Because kita akan berlawan dengan company Korea, dengan company daripada Jepun, yang dah pun China, maju ke depan. yang dah maju ke depan dengan dana yang besar yang ada. So kita ni kira seolah-olah underdog lah. Tapi boleh kita kena lawan lah. Sebab tu saya nak buktikan dulu dengan saya drone dulu lah. Teknologi drone dulu. Alhamdulillah dalam 3 tahun kita dah nombor 1 in the world. Now I nak fokus on teknologi AI pula. Menarik. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Kamarul, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, buat kali terakhir, dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi kita sebenarnya bagi peluang kepada Datuk untuk meneguk minuman yang kita sediakan, membasahi tekak. Jadi kepada anda juga, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama kami sebentar saja lagi di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat hanya untuk seketika. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di Ruang Bicara ini. Dan kita tentunya masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira menarik, penting sebenarnya, teknologi tempatan dan masa depan pertahanan digital. Dan ialah tadi pun Datuk sentuh sebentar selalu tentang education system ataupun sistem pendidikan yang mungkin juga perlu memberi perhatian yang serius. Dan kalau kita ingin mencapai seperti apa yang kita inginkan bila kita bercakap tentang perubahan dari segi teknologi itu sendiri. Tetapi barangkali lah untuk mencapai matlamat
ini ianya memerlukan masa yang agak panjang sebenarnya, kerana untuk mengubah sesuatu sistem yang sedia ada itu pun bukan merupakan satu kerja yang mudah. Tapi mungkin ada cara lain lagi tu. Kalau kita lihat tentang perubahan yang ingin dilakukan oleh pihak kerajaan dari segi sistem pendidikan itu, apakah mereka juga harus mengambil kira tentang apa yang Datuk sebut tentang talent quality yang ingin kita keluarkan untuk memenuhi kehendak-kehendak industri, terutamanya dalam teknologi terkini ni tu? Saya tengok talent kita sebenarnya bagus. Dari segi intrinsiknya bijak. Cuma adalah kelemahan, tapi kelemahan ni mana-mana pun ada. Cuma kalau bagi saya nampak kalau kelemahan yang kita perlu tangani untuk talent di Malaysia adalah lebih kepada pendedahan kepada industri, supaya bila dia orang keluar tu dah terus boleh berbakti dengan nilai yang diperlukan, dengan nilai-nilai yang diperlukan. Itulah saya rasa yang paling besar sekali. And of course nombor duanya, the pace of change sekarang ini is something yang kita tak pernah tengok sebelum ni. Contohnya ni teknologi AI ni lah. Saya rasa jadi talent kita pun perlu diberi pendedahan, perlu diberi training yang setimpal. Dan saya tengok dalam bajet ni pun sekarang pun kita dah ada national AI semua. Itu baguslah. Itu satu pergerakan ke arah direction yang betul tu. Tapi macam pihak Aerodyne sendiri, tadi pun kita sembang-sembang bahawa dalam memenuhi cabaran yang tepat yang mesti dihadapi oleh kumpulan Aerodyne sendiri, pakar-pakar yang dibawa masuk tu selalunya bukanlah daripada lokal, tetapi termasuklah daripada luar negara. Jadi berapa ramai talent atau pakar-pakar yang luar yang diambil oleh syarikat Aerodyne sendiri tuan? No, kita ada dua lah. Saya nampak ada kelebihan talent kita pun ada, dan ada kelebihan talent luar pun ada. Jadi saya cuba buat Aerodyne ni macam satu melting pot lah. Jadi kita campur kat sini, kita belajar antara satu sama lain supaya kita boleh bring organisasi ni kepada satu tahap yang lain lah. Dan kita pun selalu bagi exposure. Kita ada office around the world. Kita hantar tim-tim kita belajar, tengok kat sana. Dan yang paling penting sekali, kita kena faham apa keperluan dunia buat masa sekarang dan keperluan dunia di masa hadapan. Because benda ni sekarang ni berubah dengan speed yang kita tak pernah tengok sebelum ni. The change is so fast. So we need to be very connected to the reality out there. When it comes to education system, it's not kepakaran saya. I can only comment in the fact that I see that yes, we are ahead compared to some economies or some countries. There are also some lesson yang kita boleh belajar daripada ekonomis yang lain. Contohnya bila saya tengok ekonomis negara lah. Kalau saya tengok talent daripada negara Jepun sebagai contohnya, saya nampak even fresh graduate dah boleh bekerja meaningfully dengan ni. Saya pernah ada pengalaman lah dengan fresh graduate. Kita punya ni kadang-kadang perlukan sedikit masa lah, 1-2 tahun sebelum boleh buat satu contribution yang meaningful to the organisation. Bila you sebut tentang contribution yang meaningful, apa yang ada dalam pemikiran Datuk sendirilah supaya kumpulan Aerodyne juga dapat memainkan peranan ke arah meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar kita, minat pelajar-pelajar kita terhadap the so-called the new technology gitu. Thank you for this question. Ini pun sesuatu yang very close to me. Saya pun adjunct professor dekat 4-5 universiti. Memang saya hampir tiap-tiap minggu lah saya pun ada spend dekat universiti. Saya bukan pakar bidang ni, cuma saya berkongsi tentang keperluan industri. Saya berkongsi tentang pengalaman saya di luar negara. Saya berkongsi apa saya nampak, dan saya yakin pakar-pakar education dekat yang saya jumpa, lecturer-lecturer yang saya jumpa, pembuat dasar yang saya selalu jumpa, saya cuma berkongsi lah. Saya nak bagi advice, itu bukan kepakaran saya. Saya nampak di mana kekurangan, di mana kelebihan pun ada kelebihan kita. Dari segi saya nampak perbezaannya, kita punya deep katalah maths and science, kita punya local talent have very deep knowledge,
bagus, lebih daripada general out there. Tapi problem solving dari segi innovation yang itu kita kurang sikit. Dari segi thinking out of the box to create something new, yang itu saya nampak kita kurang sikit. So yang tu saya serah kepada pakar lah. Saya cuma bagi bagi apa yang saya dapat lah. Tapi kalau itulah masalah yang kita hadapi, macam mana pandangan peribadi Datuk sendiri untuk mengubah the so called pendekatan kita lah terhadap dunia teknologi. Okay. Yang itu saya buat di syarikat saya. Di syarikat saya di Aerodyne ni kami ada kita punya training program kita. Kita ada exposure yang kita bagi kepada staff-staff kita. Kita buat rotation, kita bagi empowerment to them. Dan saya set very high expectation. Saya set memang maybe staff akan kata saya a very difficult boss lah. Tapi niat saya satu je. Saya nak supaya kita boleh lahirkan satu generasi baru yang berada di satu tahap yang jauh lebih tinggi daripada kita sebelum ni. Jadi kita nak push the limit, kita kena ada satu pemikiran tahap dunia lah bagi saya. So I think tapi boleh buat. Saya nampak lah ada perubahan-perubahan yang berlaku tu. Tapi yang bagi syarikat Aerodyne sendiri, apakah Datuk dan rakan-rakan di Aerodyne sendiri juga mengadakan program-program di pusat-pusat pengajian tinggi, di universiti, college dan sebagainya? Ada. Bagaimana sambutan daripada? Alhamdulillah, sambutan bagus. Sambutan bagus. Again, kita cuma berkongsi dengan satu keikhlasan. Kita bukannya ada niat nak kata kita bagus, ini bagus, yang tak bagus, tak ada. Ini cuma berkongsi pengalaman kita. Most of the time kita tak ada pun jawapan. Bukan itu bukan kepakaran kami. Cuma saya berkongsi ini realiti, ini apa yang kita nampak. Macam mana kita nak bawa negara kita ni kepada satu tahap yang to the next level. Bagi saya, kawan-kawan saya, geng-geng saya, kita panggil Aero Rangers kat Aerodyne ni, kita semua ni sayang negara kita. Kita nak bantu contribute supaya negara kita ni menjadi negara yang maju. Kita cemburu bila kita berada di Jepun, bila kita berada di Amerika, bila kita berada di Eropah, kita rasa cemburu. Kenapa negara kita tak boleh macam dia orang? Dan kita rasa, kita yakin boleh. Sebab saya nampak kita ada kelebihan. Kita nampak pun kekurangan kita. So kita address lah yang kekurangan kita. Dan saya nampak pun orang kita rajin. Bila saya banding dengan sama ekonomi itu, dia tak rajin pun. Kita dah rajin. Rajin dan minat dua perkara yang berbeza juga. Kadang-kadang ialah rajin tetapi minat tak ada dalam bidang ini. Jadi bagaimana nak mengubah paradigma pemikiran anak-anak muda ini terutamanya lah. Saya ada satu filosofi which saya guna untuk cuba ubah the mindset dekat Aerodyne. I call it the Aerodyne way. So kita adalah macam mana kita nak basically saya bagi empat perkara je. Satu is doing things right, nombor dua is doing the right thing. Macam mana kita push, we put kita punya effort supaya kita sentiasa benda ni doing things right boleh belajar. Doing the right thing payah sikit. Lepas tu macam mana kita nak tanamkan sikap inovasi tu. Sebab benda ni biasanya adalah generational change. Dia berubah generasi ke generasi. Betul. Jadi kita nak shortcut. Macam mana nak jadikan change ni boleh happen dalam masa yang pendek. So kita buatlah program internal dengan Aerodyne. Kita bagi design thinking, innovation. Kita bagi thinking macam mana kita jangan takut pada kegagalan. Sebab kegagalan tu sebenarnya pelajaran baru untuk kita buat dengan cara lebih baik. So alhamdulillah lah, saya nampak ada perubahan. Ada perubahan over time. Dan of course teknologi yang kita guna pakai di seluruh dunia kita buat kat Malaysia. So itu pun dah bukti boleh buat pun. Kita design kat sini, although kita pakailah juga talent-talent kita daripada lain, tapi the brainchild, dia punya konsep, dia punya idea tu di memang sini buat di Malaysia. Boleh lah sebenarnya. Okey, kalau begitulah situasinya daripada jangkaan Datuk sendirilah, how long do we need actually untuk satu mempengaruhi mungkin the young generation untuk berubah kepada pemikiran yang lebih teknologis lah kita kata. Yang keduanya minat pelajar-pelajar kita mungkin daripada sekolah rendah lagi. Saya rasa benda ini harus ditanam kepada anak-anak kecil ini supaya mereka juga melihat kepada perlunya berubah kepada the so called the new technology ini tu. Saya rasa benda ni kena bermula di rumah. Kena bermula di rumah. Saya tengok cemburu saya bila saya tengok anak-anak kecil di Jepun. Dia orang ditanam
dengan sikap ikhlas, dengan sikap rajin dan sikap memberi. Ni daripada kecil lagi. You know, they call themselves, dia kata we are givers, not takers. Jadi bila kita ada pemikiran that memberi, semua orang memberi, collectively boom, grow. Betul. Tak ada yang takers. Semua givers. Saya nampak itu salah satu punca yang sama. Golongan manusia yang berhati putih, itu yang kita begitu. Berhati putih, bersemangat bagai api yang menyala-nyala. Suka bahasa tu. So kalau kita tanamkan benda ni dia kena bermula daripada rumah. Dia bukan di sekolah. Sekolah tu level 2. Saya rasa level 1 ni dia kena ada di rumah dulu. Pendidikan asal tu, akhlak tu kena ada kat sana. Tapi menarik tu, kalau kita lihat di rumah sekarang pun, kanak-kanak kita pun dah terdedah kepada the so-called new technology ini sendiri kan. Minat sudah ada sebenarnya. Okeylah tu, kita ada di penghujung sebenarnya, ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Mungkin ada harapan dan juga kata-kata terakhir yang ingin Datuk Kamarul sampaikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin ketika ini bersama kita di program Ruang Bicara ini. Silakan tu. So bagi saya, panggilan saya, jom kita sama-sama merubah dunia. Ini bukan satu yang senang, ini satu risiko. Jom kita say no to the naysayer. Kita ignore the naysayer. Kita believe dengan apa yang kita nak buat. You know, buat tak tahu je apa orang yang kata tak boleh. Kita buat je dan kita pasti akan gagal dulu. Pastinya kita akan gagal dulu, tapi kita jangan gusar, kita jangan menyerah kalah. Kita terus berjuang sampai kita berjaya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Kamarul A. Mohamad, iaitu pengasas dan ketua pegawai eksekutif kumpulan Aerodyne, dan secara peribadi pun saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan kita harap ini bukan pertemuan kali pertama dan terakhir tu ya. InsyaAllah. Selepas ini mungkin kita akan dapat duduk lagi di program Ruang Bicara ini, kerana banyak perkara lagi yang sebenarnya yang saya ingin congkilkan daripada pengalaman, daripada pengetahuan Datuk, dan saya percaya ini akan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi terima kasih kepada Datuk Kamarul, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.